Kita Mukasyafah Qulub Malazani. Kita ke majlis pengajian malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ilah Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil kiram. Insyaallah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazaman ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ilal malaikatil muqarrabin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzun nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah terhadap apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari esok, iaitu akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha meliputi terhadap apa-apa yang kamu kerjakan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima jitu bih. Maksudnya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga hawa nafsunya cenderung ataupun akur kepada apa yang aku bawa, kata Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Hormati Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, seluruhnya pengerusi masjid, jawatan kuasa, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat rahmatullah taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur pada Allah. Kalau Allah Taala berikan kesihatan, tubuh badan yang sihat pada hari ini, maka dapatlah kita melangkah ke dalam masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama kan menghayati kuliah ataupun pengajian pada malam ini, iaitulah pembahasan yang dinamakan kitab Mukasyafatul Qulub. Mukasyafah mana menyingkap rahsia hati untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih lagi dalam pembahasan menyempurnakan solat, betul tak? Muka surat 146. Betul eh? Jalan tak? Jalan. Nabi Muhammad. Tak, ni benda ni lah menatang. Okey. Menatang lah benda. Tak jalan. Baik, insya-Allah. Kita berada di baris yang di tengah tu. Baris tengah
Nabi Muhammad bersabda difardukan solat. Sintulah. Betul ya? Ya. Insya-Allah. Yang ada kitab semak, yang tak ada kitab dengar je lah. Jangan tidur sudah. Jangan tidur sudah. Carilah tempat yang selesa lah. Cari tempat selesa, tiang ke, kan, dinding ke, tapi jangan lolap sudah. Baik, insya-Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, difardukan solat, diperintahkan haji dan tawaf, serta disyiarkan ibadah hanyalah untuk menegakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Difardukan solat imanuddin, sembahyang tiang agama. Kemudian diperintahkan haji dan tawaf, wal hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Serta disyiarkan ibadah lainlah hanyalah untuk menegakkan zikrullah, zikir kepada Allah Ta'ala. Kerana setiap ibadah kita tu dia ada zikir, ingatan kita kepada Allah. Kalau salat ataupun haji ke apa benda tapi hati tak ke mana, jadi tak ada guna lah, kosong lah amalan kita tu. Jadi jika hal tersebut tidak terdapat dalam qalbu mana hati, serta tidak untuk mencari keagungan dan ketakutan, berarti zikirmu tidak bernilai. Zikir tak bernilai. Asal mana zikir ialah ingat. Zikir mana ingat. Cuma kalau dalam kamus ni, zikir ni banyak dia punya makna dia. Dalam kamus Arab lah. Quran pun zikir juga. Quran pun salah satu namanya az-zikra, zikir. Solat pun katakan zikir. Ataupun kita memang kita baca tasbih subhanallah pun tu zikir juga. Ataupun ingat dalam hati pun zikrullah, zikir juga. Semaknanya zikir ni luas maknanya. Baik, kemudian jadi kalau dalam hal-hal tersebut tidak dapat dalam qalbumu, hatimu, hanya zahir saja ibadah, zahir saja haji, tawaf, tetapi tidak untuk mencari keagungan Allah Ta'ala dan ketakutan pada Allah, berarti zikirmu tak bernilai. Tak ada nilai lah zikir kita tu, kosong. Kemudian dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang solatnya tidak mencegah kekejian dan kemungkaran, so tidak bertambah kepada Allah selain jauh. Sesuai dengan hadis Nabi itu, man izdada ilma walam yazdad uda walam yazdad minallah illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu, tidak bertambah takut kepada Allah, maka tidak bertambah dia kepada Allah melainkan jauh. Man izdada ilma walam yazdad uda walam yazdad minallah illa bu'da. Itu dalam konteks orang kata ilmu, dalam konteks ilmu. Ni dalam konteks orang kata solat. Dalam konteks. So maknanya kalau solat tu tak cegah dia, tak boleh mencegah dia daripada keji dan munkar. Jadi macam solat macam sisirlah solat itu. Tapi yang penting solat kena buat. Pernah seorang sahabat tanya dengan Nabi Muhammad SAW. Dia mengadu pada Nabi berkenaan dengan kawan dia. Ya Rasulullah, ada seorang kawan saya itu dia semayang, dia puasa, tapi dia dalam masa sama dia suka juga buat benda tak elok. Benda keji dan munkar dia buat juga. So macam mana tu tuan? Macam mana tu ya Rasulullah? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang tu mencegah kamu daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi apa jawapan Rasulullah SAW? Teruskan semayang. Pesan kat kawan di kamu tu, teruskan solat. Inna salata satanhauna yaumama. Sesungguhnya sembahyangnya satu hari nanti akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi pun dia pesan ke sahabat tu, sembahyanglah. Jadi akhirnya lepas tu tuan, memang betul apa yang dikata Rasulullah. Sembahyang tadi akhirnya berjaya mencegah dia daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Baik. Kemudian Abu Bakar bin Abdullah berkata, anak Adam, apabila anda mahu datang kepada Tuhan tanpa izin,
dan kepadanya tanpa penterjemah anda boleh lakukan. Kata Abu Bakar bin Abdullah, wahai anak Adam, apabila anda mahu datang kepada Tuhan, nak jumpa Tuhan tanpa izin, biasa kalau kita nak jumpa orang tu kita minta izin dulu, kecuali kalau tersempat tengah jalan, tak? Tapi kalau tak serempak tengah jalan, kita kadang ada bondo poting nak jumpa dia, biasanya kita telefon dulu. Tuan bila free? Dia nak datang ada bondo nak bincang. Oh hari ni tak dapat dah, minggu depan boleh. Kan? Jadi kita cakap dia kan nak datang nak jumpa dia. Mana kita minta izin lah. Nak masuk rumah dia pun minta izin dulu, minta izin lah nak masuk. Masuk je lah kan. Ada macam tu. Ada juga macam tu kan. Masuk je lah, macam lah rumah orang lain kan. Tapi kalau kita tak biasa dengan orang tu, rumah pula besar, pagar punya lah tinggi pagar. Tak? Siap pula CCTV tu. Takut dia ni kan, pencuri ke dan sebagainya. Kita nak masuk pun tuan, minta izin tu. Kan tekan loceng tu. Silap loceng pun tak tahu kat mana. Tak tahu belah mana loceng letak. Itu. Sebab rumah besar. Kalau rumah kita tak ada loceng dah. Rumah kampung ni ada tak rumah Rumah ada loceng? Tak ada kan? Semua bagi salam je. Semua Assalamualaikum je. Pada jauh dah nampak. Kadang rumah yang tak ada pagar apa ada? Rumah tak ada pagar ada tak? Ada kan? Ataupun ada pagar, pintu ke tak ada? Main masuk je. Baik, seterusnya, anak Adam apabila anda mahu datang kepada Tuhan tanpa izin dan berkata kepadanya Allah tanpa penterjemah, anda boleh lakukan. Jadi seorang tanya, bagaimana caranya? Anda menyempurnakan wuduk dan masuk ke dalam mihrab tempat solat. Dengan itu berarti anda telah datang kepada Tuhan anda dan berkata kepadanya tanpa perlu penterjemah. Maknanya dalam solat tu maknanya kita bercakap-cakap dengan Allah. Kita bercakap, kita berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bacaan-bacaan solat tu sebenarnya kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dalam bahasa Arab lah. Tuan-tuan semua pandai bahasa Arab. Apa bukti tuan-tuan pandai bahasa Arab dalam solat? Tuan-tuan baca Fatihah, tuan-tuan baca surah, pandailah baca Arab tu. Tapi benda yang lancar lah Al-Quran tu. Tapi cuba cakap Arab tu orang. Mas muka madinuka. Kan? Kam umruka, berapa umur kau? Kan? Kam zaujatuka, berapa isteri kau? Dah poning dah jawab kan? Tahu tak? Baik. Jadi anda mulakan wuduk, anda menyempurnakan wuduk dan masuk dalam mihrab ataupun tempat solat. Dengan itu berarti anda telah datang kepada Tuhan anda dan berkata kepadanya Allah tanpa ada penterjemah. So, nampak tak? Kadang kita tak tahu sebenarnya. Sebenarnya bila kita masuk solat tu kita berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Baik, kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berbicara kepada kami dan kami pun bicara kepadanya. Akan tetapi ketika tiba waktu solat, seakan-akan baginda tidak kami kenali lagi. Dan kami juga tak kenal dengan baginda. Kenapa tuan-tuan? Kerana disebutkan dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Nampak? Kan disebutkan dengan mengagungkan Allah dalam solat tadi. Ni tidak kan tahu orang sebelah kita tu. Bau pula bau durian orang sebelah tu kan. Dah tahulah mesti si Mamat ni kan. Dah tahu dah bau dia kan. Tentu dia pun makan durian tadi. Kona kita kawan sebelah kita tu. Kerana ada sebuah orang ni kadang kelibih pun kita dah tahu dah. Kelibih tu kita tahu dah. Dia ni. Walaupun kita tak nampak secara zahiriat lagi orang tu depan mata kita tak nampak dah. Tapi disebabkan kita ni memang selalu jumpa dia. Setiap hari jumpa dia. Pagi jumpa dia, kantung hari kan mengetik jumpa lagi. Petang kan mengetik, kena cendol ke Johor tu jumpa lagi. Tak? Jadi setiap hari jumpa, ke masjid pun jumpa. Sampai ke Nuri pun jumpa. Sampai Segirap ke Lantun pun jumpa juga lagi.
Tak nak? Mana tak jumpa. Jadi dia tahu dah. Kalau dia lalu kat kita tu, walaupun kita tak nampak dah, kelipih dia tahu dah. Oh, dia ni. Nampak kan? Tapi kalau kita jarang jumpa, kita pun tak tahu siapa orang tu. Nak kena pusing nak tengok. Oh, dia kat gitu. Baik. Jadi Nabi Muhammad SAW, kalau dalam solat, kata sahabat, kata Aisyah, kalau dalam solat kami tak kenal itu adalah baginda Rasulullah. Kita juga baginda pun tak kenal kami. Kenapa? Kerana masing-masing disibukkan dengan segala bacaan-bacaan yang terdapat dalam solat. Jadi khusyuklah maknanya istilah kita ni. Khusyuk di dalam solat. Baik, kemudian Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, Allah Ta'ala tidak memandang salat orang yang tidak menghadirkan qalbu bersama dengan badannya. Allah Ta'ala tak tengok. La yazurullah ilaih. Allah tak tengok kat dia. Orang yang menghadirkan solat tetapi fi qalbihi, tetapi dalam hatinya la fi solat, tidak dalam solat. Hati tak ke mana, tak fikir macam-macam benda fikir. Masalah antarabangsa, masalah dalam negara, masalah dalam kampung, semua fikir. Tak? Masalah kobau, masalah kambing, semua fikir. Kan kojak gak kenduri pun fikir juga tu. Banyak mana fikir kan. Jadi badannya solat tapi hati tak solat. Jadi Allah Ta'ala tak terima. Mungkin dari segi orang kata, dari segi dia punya tu mungkin sempurna lah. Dia punya rukun dia mungkin sempurna. Rukun dia, tamakninah dia, bacaan-bacaan solat pun sempurna. Tapi bila hati tak sempurna, jadi macam mana Allah Ta'ala akan menerima ibadah solat yang kita lakukan. Baik, kemudian apabila Ibrahim bin Khalil sedang mendirikan solat, degup jantungnya kedengaran sehingga jarak 2 km, masya-Allah. Ibrahim Al-Khalil nama ni mungkin kemungkinan ulama lah. Ketika dia mendirikan solat, dia punya degup jantungnya kedengaran hingga jarak 2 km. Sedangkan Sa'id At-Tanuki apabila dia hendak mendirikan solat, tidak berhenti-henti air mata menitis daripada pipinya sehingga membasahi akan janggutnya. Tak berhenti-henti air menitis. Orang macam ni dia tak boleh jadi imam, tuan. Orang kalau solat tu asyik menangisnya, tak boleh jadi imam. Akhirnya tak habis sembahyang kan. Asyik dia menangis je. Tapi kalau sembahyang seseorang bolehlah. Sembahyang seseorang tuan-tuan nak menangislah. Kenapa menangis tu? Menangis tu disebabkan dosa-dosa yang lepas yang dipikirkan. Bukan menangis mungkin dia punya gigi sakit dan sebagainya. Gigi sakit pun kadang boleh menangis juga. Kaki kena cemokam tu kan. Kaki kena cemokam tu, dia punya kuku tu masuk dalam daging tu, cemokam tu. Pun kadang boleh menangis juga kerja. Sakit itu kan. Ataupun buntut kena bisul. Buntut kena bisul kan. Sakit tak? Sakit kan. Jadi dalam solat tu dia mengenyam-mengenyam lah tu. Mengenyam-mengenyam, menarik-narik, menyucuk-nyucuk dan sebagainya. Tak? Itu pun boleh menyebabkan tidak khusyuk dalam solat. Menyebabkan dia punya alignment tu larilah. Alignment dalam solat tu. Kita dalam solat ni macam-macam bawa kereta jugalah. Kita solat macam buat kereta. Kalau dia punya bearing dia, elemen dia okey, luruslah solat tu. Cantik pergi kan? Tapi kalau elemen dia lari, balancing tak ada buat, semua tak ada buat, habis semua, jadi khusyuk tak ada lah solat lah. Asyik ke sana, kojak ke sini, kojak ke sana. Steering pun kadang tak betul kan, longgar sana, longgar sini dan sebagainya. Itulah ibaratnya dalam solat tu tuan. Baik Kemudian Rasulullah SAW juga pernah melihat orang memainkan janggutnya ketika solat. Lalu baginda Rasulullah SAW bersabda, kalau kalbu orang itu khusyuk juga anggota badannya. Semanakala hati dia khusyuk, maka anggota badan khusyuk. Nabi nampak pernah ada lelaki dia main dengan janggut dia. Jadi kemungkinan janggut dia panjang lah. Orang Arab kan, orang Arab janggut panjang.
Tuan-tuan ni kadang-kadang janggut pun tak ada. Kan? Habis cukur janggut. Paling tidak pun adalah janggut tu kerana nak ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian jika tiba waktu salat, Sayyidina Ali pula. Sayyidina Ali menggigil dan pucat wajahnya. Lalu seorang bertanya, apakah gerangan yang menimpa anda wahai Amirul Mukminin? Apa jawab Sayyidina Ali? Telah datang waktu menunaikan amanah. Ya Allah Ta'ala pernah tawarkan amanah tadi kepada langit dan juga gunung ganang. Akan tetapi semua menolak untuk memikulnya, sementara saya memikulnya, jawabnya. Jadi solat juga dikatakan sebagai amanah. Solat pun dikira amanah. Asal mana amanah ni ialah tanggungjawab. Amanah ni asalnya tanggungjawab yang dipikulkan kan untuk langit dan bumi, untuk mengimarahkan ataupun memakmurkan rumah, memakmurkan kata bumi ini. Khalifah fil ardi. Asal mana amanah tu menjadi khalifah di muka bumi untuk memakmurkan bumi. Itu asal mana kepada amanah itu. Tetapi ada juga ulama menyatakan amanah ni pelbagai bentuk. Sematutlah solat. Solat pun dikira amanah juga. Solat pun dikira amanah, sebutkan dalam kitab lain lah. Itu sebabnya Ali kata, telah datang waktu menunaikan amanah yang pernah Allah Ta'ala tawarkan kepada langit, bumi dan juga gunung. Akan tetapi semua menolak untuk memikulnya, sementara saya memikulnya, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sebenarnya solat pun dikira amanah. Kita laksanakan amanah yang dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai hamba-Nya. Dan di akhirat besok yang akan ditanya dulu ialah tentang solat. Soalan pertama yang akan diajukan ialah solat. Kalau solat dia tidak sempurna, habis yang lain. Kalau solat fardu tak sempurna, tengok pula solat sunat. Kalau sebelah hadis lain. Solat fardu tak sempurna, tengok solat sunat. Ada tak solat sunat? Kalau ada solat sunat, jadi dapat menampung kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam solat fardu. Yang penting solat fardu kena buat dulu. Ini solat fardu pun tak buat, apa lagi solat sunat? Fardu pun tak buat, apa lagi solat sunat? Yang tonggak tak ada buat Yang bunga dia buat tak sempurna lah. Dia tak boleh menampung kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam solat fardu. Baik, kemudian diriwayatkan bahawa Ali bin Hasan telah berwuduk. Kulitnya menjadi pucat. Lalu bagi dia bertanya, apa yang terjadi ketika anda berwuduk? Tahukah anda di hadapan siapa saya akan berdiri? Nampak? Tu kata Ali bin Al-Hasan. Kan? Jadi waktu dia wuduk tu muka tu pucat. Kenapa? Dia nak berjumpa Tuhan ni. Nak menghadap Tuhan. Kalau dalam dunia itu Tuhan, kita nak menghadap gajah, risau tak kita? Risau daripada gajah ni. Kita tengok kalau nak menghadap gajah. Sejam lagi gajah boleh masuk kita. Sejam lagi dah kena ada dalam tu dah. Sejam sebelum gajah sampai, kita dah kena ada kat situ, dalam tu. Kau nak terberak, kau nak terkoncen tu, pergilah hurus kau cepet. Dah masuk dalam tukang, susah nak keluar. Tak ada bagi keluar. Apalagi kalau contohnya pertambalan kan, majlis pertambalan sultan, majlis pertambalan raja. Tengoklah berapa lama, berapa jam dalam tu duduk tunggu kan. Sampailah gajah masuk, gajah bertitah, gajah berucap. Betul tak? Lepas tu kalau macam-macam lagi lah dia punya cara tu. Kalau penyampaian pingat tu tengoklah. Nunggu kan nak dapat pingat. nak dapat pingat. Tapi saya tak ada dapat pingat gitu. Tak ada pingat. Tapi biasalah kan orang dapat pingat ni, tengoklah, tunggu dalam tu ponen kan. Semata-mata nak dapat pingat. Nampak? Itu raja dalam dunia. Tu Tuhan Allah Ta'ala kan. Tetapi kenapa dengan Allah Ta'ala kita lambik? Sedangkan gajah dunia, montorilah dunia kita cepet. Semua kita nak cepet. Tapi gajah yang terbesar agung, kita suka menangguh-nangguhkan, suka melewat-lewatkan, suka melambik-lambikkan.
ataupun kadang main cincai-cincai je. Gitu. Macam mana tu kan? Malu kita sebenarnya dengan Allah Taala. Malu kita kan. Tapi sebab Allah Taala tak nampak, sebabnya orang tak malu. Tuhan tak nampak. Allah Taala nampak kita, kita tak nampak Tuhan. Disebabkan kita tak nampak Tuhan ni lah, sebabkan manusia kadang dia tak malu dengan Tuhan dia. Dia tak malu. Kemudian Hatim Al-Asam ditanya tentang solatnya. Dia menjawab, apabila tiba waktu solat, saya menyempurnakan wuduk dan pergi menuju tempat solat. Saya duduk di situ sehingga anggota-anggota tubuh saya menyatu. Lalu saya berdiri untuk solat. Saya menjadikan Kaabah di antara kedua kening saya. Ni kiasan ni kias. Saya menjadikan Kaabah antara kedua kening. Dia letak Kaabah dan dua kening. Betul ke Kaabah letak kening? Tak. Kaabah tu kan Kaabah lah. Ni nak kata ibaratnya itulah. Kemudian as-sirat di bawah kaki saya. Waktu dia solat tu, dia gambarkan bahawa titian Sultan Hakim tu duduk bawah kaki dia. Baik. Kemudian syurga belah kanan. Syurga belah kanan. Neraka belah kiri. Dan malaikat maut duduk kat depan saya. Malaikat maut duduk depan tu. Berarti kan, tengok betul tak betul si Muhammad dia sembahyang. Jadi saya menganggap itu sebagai solat saya yang terakhir. Masya Allah. Macam tu sekali dia nak gambarkan, supaya dia khusyuk dalam solat itu. Saya digambarkan, sini apa, sini apa, kan? Depan dekat koningnya digambarkan ni Kaabah. Okey. Lepas itu bawah kaki dianggap ni titian Siratul Mustaqim. Bawah titian Siratul Mustaqim apa dia tuan-tuan? Neraka kan? Jadi mana digambarkan neraka bawah kaki dia. Dengan solat ni. Macam tu. Syurga belah kanan, neraka belah kiri. Malaikat duduk depan mata dia. Digambarkan begitulah supaya timbul dia punya khusyuknya dalam solat itu. Kemudian saya berdiri di antara hadapan dan kemudian saya berdiri di antara harapan ar-raja dan takut al-khauf. Dia berdiri itu dalam suasana dia harap dan takut. Harap kepada rahmat Allah dan takut daripada azab api neraka, al-khauf. Saya bertakbir dengan keteguhan. Kemudian saya baca Fatihah dan saya baca surah dengan tertil. Saya rukuk dengan merendahkan hati. Rukuk dalam keadaan merendahkan hati kepada Allah. Bukan saja diri dia direndahkan, mana hati juga rendahkan. Kemudian bersujud dengan khusyuk. Masya Allah. Sujud dengan khusyuk. Kemudian duduk di atas kaki sebelah kiri. Duduk atas kaki sebelah kiri ni ketika tasyahud lah. Tasyahud. Kemudian menumpukan kaki kanan di atas ibu jari kaki. Ini pun tasyahud. Tasyahud akhir, tasyahud awal dan akhir. Serta menyertakan semua tadi dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya tak tahu apakah hal itu diterima Allah Taala ataupun Allah Taala tak terima. Saya tak tahu. Ini siapa tuan-tuan? Hatim Al-Asam. Jadi kita boleh ambil contoh ni lah. Kita balik ibarat ni macam ni ketika kita mendirikan solat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita gambarkan begitu. Ataupun mungkin kita boleh gambarkan benda lain lah. Yang tak digalakkan ialah menggambarkan benda-benda dunia. Kalau gambar benda dunia ni, tengah solat tu nampak kereta kita, nampak rumah kita, kan? Nampak motor kita, semua nampak lah. Itu bukan. Itu tak digalakkan begitu. Baik, kemudian Ibn Abbas berkata, 2 rakaat yang sertai dengan tafakkur adalah lebih baik daripada solat malam dengan hati yang lalai. 2 rakaat yang kita buat tuan-tuan, kan, disertai dengan tafakkur. Mana tafakkur? Memikirkan. Memikirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala contoh dia. Ataupun tafakkur dalam konteks kata ihsan ataupun mukam ada muraqabah atau ihsan. Makna hadis sebut antakbudullah ka'annakum tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kamu menyembah Allah Ta'ala seolah kamu nampak Allah. Dan kalau kamu tak nampak Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala nampak kamu, apa yang kamu lakukan. Mana kat situ ada makam muraqabah ataupun ihsan. Okey. Ini pun termasuk dalam konteks tafakur juga. Tafakur. Dua rakaat sertai dengan tafakur adalah lebih baik daripada solat malam dengan hati yang lalai kepada Allah Ta'ala. Bangun-bangun solat tapi hati lalai. Tak guna juga kan. Baik, kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda, pada akhir zaman nanti orang-orang daripada umatku mendatangi masjid. Orang-orang daripada umatku, kata Nabi, mereka datang ke masjid. Lalu mereka duduk melingkar di situ. Sementara yang diingat mereka ialah dunia dan kecintaan kepada dunia. Oleh itu, janganlah berkumpul bersama dengan mereka, kerana Allah Ta'ala tidak memerlukan mereka. Sebab ada yang datang ke masjid, kalau boleh kita semua okey lah, sebab ada yang datang ke masjid kadang-kadang bermain. Contoh solat Jumaat. Kan, yang datang solat Jumaat tu kadang ada yang bermain. Apalagi kalau duduk yang belakang-belakang tu, siap kena budak, macam budak remaja kan, dia bawa handset, main game dia. Ni tengah khutbah ni, main game. Main game dia, tukar sana tukar sini, main game. Bahaya main game selalu tu. Kita tengok yang dekat Indon ada yang jadi gila apa dia, main game tak habis-habis, berjam-jam main game, gila, short dia punya wire. Short atau gila tu kan. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita, cucu kita main game lama-lama sangat kan, kita kena tegur tu. Kan, putuskan internet. Dia senang je, internet tu kena putuskan. Kadang ada yang online kan, tapi kadang ada juga dalam tu memang dah ada game, tak ada internet pun dia boleh minggap. Kita kena rampas lah benda tu, ambil lah. So lah relax tu. Panas dah panas, simpan dulu. Batu simpan dulu. Dah sejuk kan baru bagi balik. Ini atuk tak tahu, atuk pun main game sekali. Pasal atuk pun main game sekali. Tak apalah, atuk join sekali kata. Jadi cucu pun suka lah. Dah lah cucu main 2 jam 3 jam, atuk main sejam tak. Jadi macam mana? Tak berjaya lah mencegah. Tak berjaya mencegah kan. Kita nak cegah dia jangan main lama. Dah lah kita pun main sekali. Betul tak? Baik. Kemudian Al-Hasan meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Mahukah aku beritahu kepadamu tentang pencuri yang paling jahat? Ini tentang pencuri pula. Kan? Nabi SAW pernah bersabda, mahu tak aku nak beritahu kamu tentang pencuri yang paling jahat? Maka sahabat tanya dengan Rasulullah SAW, siapakah ya Rasulullah pencuri paling jahat? Iaitulah orang yang mencuri dalam solatnya, kata Rasulullah. Bagaimana dia mencuri dalam solatnya? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Dia tak sempurnakan rukuk dan sujud dia. Buat main-main. Kan dalam rukuk dan sujud kan ada tamakninah. Kalau tamakninah pun tak ada. Satu lagi, kadang-kadang yang budak-budak jenis yang orang kata masbuk ni, budak masbuk. Kadang dia masbuk, dia pun tak tahu dia dapat rakaat ke tak dapat rakaat. Dia tak tahu. Orang masbuk, sepatutnya kalau kita masbuk ni, imam rukuk, kita kena rukuk baru dapat rakaat. Ni imam dah bangun daripada rukuk, baru dia rukuk. Kan? Orang tu tak dapat rakaat. Dia kekurangan 1 rakaat. Yang pelik bila imam salam, dia pun salam. Imam salam, dia pun salam sekali, sedangkan dia tak dapat rakaat. Ni pun kadang dia tak faham. Tak faham. Syarat dapat rukuk, syarat dapat rakaat mestilah rukuk bersama-sama dengan imam bagi orang yang masbuk. Orang yang muafiq, mana orang muafiq lain. Muafiq ni imam takbiratul ihram, dia terus takbiratul ihram, itu muafiq. Mana kalau imam rukuk pun dia lewat rukuk pun tak apa, tetap dia dapat rakaat itu. Kan orang masbuk ni orang yang dah tertinggal, dah terlewat. Imam dah habis Fatihah dah masuk surah dah masuk surah tuan. Dia baru datang. Sepatutnya bila imam rukuk, dia kena rukuk.
dia tak boleh menghabiskan Fatihah tu, jangan dihabiskan. Sebab Fatihah ditangguh oleh imam. Jadi disebabkan oleh dia tak rukuk, mana dia tak dapat rakaat itu. Yang peliknya bila imam salam kan, dia pun salam sendiri. So mana dia dah kurang satu rakaat. Ni pun kadang ada yang tak faham. Ada yang tak faham. Baik, seterusnya tuan-tuan, Rasulullah SAW bersabda, hal pertama yang dihisap daripada hamba hari kiamat ialah tentang solat. Okey, ni yang pertama sekali akan dihisap. Jika dia telah menyempurnakannya, dimudahkan penghisapannya. Akan tetapi jika solat tidak sempurna, Allah Ta'ala berkata kepada para malaikat, wahai hambaku, kan, apakah hambaku itu mengerjakan sunat-sunat, solat-solat sunat? Saya cakap tadi, ada tak hamba tadi buat solat-solat sunat? Jika demikian, sempurnakanlah solat fardu itu dengannya. Semakna kalau ada dia buat solat sunat, sunat rawatib, kan, sunat selepas solat. Sunat lepas solat ni ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad, ada yang dikuatkan, ada yang tidak dikuatkan. Dan ada pula tempat-tempat tertentu kita tak boleh sembahyang sunat. Contohnya lepas solat subuh. Lepas solat subuh tak boleh sembahyang sunat. Yang kalau nak sembahyang sunat mestilah sebelum subuh. Lepas solat asar tak boleh sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat mestilah sebelum solat asar. Kan? Okey. Jadi tempat-tempat yang tak boleh kita solat, jangan solat. Jangan kita kata aku nak sembahyang sunat lah, ustaz suruh sembahyang sunat selalu gitu. Ustaz Muhammad suruh sembahyang sunat selalu. Sebab sembahyang sunat tu dapat menampung kekurangan sembahyang fardu. Dia pun buatlah, dia balun dia tu. Lepas sembahyang subuh sembahyang sunat. Kan waktu duha kan sembahyang sunat lagi. Kan matahari tengah tepat tengah kepala kan sembahyang sunat lagi. Sebelum sembahyang zuhur kan sembahyang sunat lagi. Lepas sembahyang zuhur kan sembahyang sunat. Lepas sembahyang asar sembahyang sunat lagi. Banyak waktu sembahyang sunat buat ya. Jadi kita tahulah mana ada tempat-tempat yang ditegak sembahyang sunat dan ada tempat-tempat yang kita tidak tegak. Baik. Kemudian di tempat lain Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada kurnia kepada hamba yang lebih baik daripada dia diberitahu tentang solat 2 rakaat lalu dia menegakkannya. Tidak ada kurnia kepada hamba yang lebih baik daripada dia diberitahu tentang solat 2 rakaat lalu dia menegakkan ataupun melakukan sembahyang sunat tadi 2 rakaat. Paling tidak pun 2 rakaat. Kan? Sunat ni ada sunat mutlak. Ada sunat mutlak, ada sunat kata muakkad, ada sunat ghairu muakkad. Kan? Ada sunat kifayah. Sunat fardu kifayah apa dia? Sunat kifayah. Sembahyang jenazah lah. Sembahyang jenazah. So sunat kifayah. Fardu kepayahan. Fardu kepayah mana paling tidak pun seorang imam buat, seorang boleh dah selesai lah. Tapi kalau seorang pun tak buat, seorang pun tak uruskan jenazah tu, habislah satu kampung. Berdosalah satu kampung tu menanggung dosa dia. Okey. Itu sebabnya paling tidak pun seorang melakukan. Kalau ramai lagi elok. Lagi ramai sembahyang jenazah lagi elok kan. Gitu. Baik, kemudian daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dia hendak mengerjakan solat, badannya menggigil, gigi bergetar. Sayyidina Umar kalau dia nak mengerjakan solat, badannya menggigil, giginya bergetar. Lalu ada orang tanya, apakah yang terjadi kepada anda wahai Umar? Maka Umar menjawab, telah tiba waktu menunaikan amanah dan menegakkan yang fardu. Saya tak tahu bagaimana menunaikannya. Maknanya saya tak tahu bagaimana untuk menyempurnakan, menunaikan yang sempurna. Macam mana nak buat solat tu secara sempurna. Yang paling baik, Umar kata saya tak tahu. Itu sebabnya saya takutlah. Saya takut nanti sembahyang saya tu Allah Ta'ala tak terima, kata Umar kan. Sebabnya kita kena berhati-hati. Dan kalau boleh kita kena tambahkan ilmu tentang solat. Tambahkan ilmu. Okay. Bab solat je. Bab solat kadang-kadang ramai yang tak selesai. Ramai yang tak selesai kan. Gitu. Tengoklah. Imam tengoklah, perhatikan ahli jemaah kita. Kemudian Khalaf bin Ibnu Ayyub
sedang menunaikan solat, tiba-tiba kumbang besar menyengatnya sehingga mengeluarkan darah. Akan tetapi dia tidak merasakannya sehingga Ibnu Sa'id datang dan memberitahu kepadanya, lalu dia mencucikan pakaiannya. Kemudian dikatakan kepadanya, seekor kumbang yang besar telah menyengat anda sehingga keluar darah daripada tubuh anda, tetapi anda tidak merasakannya. Masya Allah, dia tak terasa tuan. Bukan makna kaki itu lali lah, tak ada. Ada orang kadang-kadang dia kaki itu lali kan. Orang songat macam mana pun dia tak tahu kan. Dia dah lali macam tu. Ni tidak. Tapi nak cerita tentang khusyuk dalam solat. Tersilap ada seorang sahabat juga tu, dia kaki dia kena panah tersilap. Kaki kena panah kan. Jadi orang cuba mencabut panah tadi daripada kaki dia. Dia rasa sakit. Maka dia pesan, kalau nak cabut panah tu waktu aku tengah solat, cabutlah. Maka waktu solat orang pun cabut. Dia tak rasa apa-apa tuan-tuan. Masya Allah. Kalau macam tu lah solat kita memang hebat lah. Ada tak tuan-tuan macam tu? Ada tak tuan macam tu? Orang tengah solat tiba-tiba kena sengat dari depan. Okey je, maintain je kan? Tak ada masalah. Maintain okey je, khusyuk, tak ada masalah. Kalau macam tu, tuan-tuan mendapat satu makam yang tinggi lah. Makam yang hebat kan. Ular datang, ular apa? Ular yang suka matut ni apa? Ular suka patut apa? Ular tedung lah, tedung hitam kan. Tengah solat kan, tiba-tiba dia patuk kaki kita. Kita okey je, tak ada masalah. Kalau macam tu lah, kira makam tu hebat lah tuan-tuan. Tinggi lah makam tu. Sebagaimana yang berlaku pada sahabat tadi, di mana seekor kumbang yang besar menyengatnya sehingga keluar darah. Tapi dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa tuan-tuan. Sehingga kan sahabat tadi kan buang dia punya bisa tadi dan buang cuci dia punya darah. Lepas tu tanya dengan dia, kau tak rasa apa, kau tak apa? Nampak? Jadi apakah hal tersebut, apakah hal seperti ini akan dirasakan oleh orang yang sedang berdiri di hadapan Raja yang maha perkasa, serta malaikat maut di hadapannya atau di belakangnya, neraka di samping kirinya dan akhirat di bawah kakinya. Nampak? Itu sebabnya nak solat tu kena ada perasaan macam tu. Perasaan macam tu lah, kena gambarkan. Bawah kita ni neraka. Ada tak gambar macam tu, bawah kita ni neraka kan bawah kaki kita ni as-sirat, titian siratal mustaqim. Kalau kita boleh gambar macam tu, memang makam tinggi dia tu kan, hebat dah tu kan. Macam tu. Kemudian penyakit kudis menjangkiti tangan Amr ibn Dar yang dikenali sebagai seorang yang zuhud dan ahli ibadah. Jadi para doktor menyatakan tangan anda harus dipotong. Tangan dia kena penyakit, jadi mungkin penyakit tu dia mengebaklah. Dia pun jumpa doktor. Doktor kata ni kena wajib potong ni. Kalau tak potong ni dia akan mengebak. Kan? Contohnya kalau orang kena penyakit apa? Kencing manis, penyakit kusta, tu tak? Jadi dia kalau tak potong kan dia akan mengebak lah. Mengebak aja dia. Akan berjangkit dan sebagainya. Jadi para doktor berkata tangan anda harus dipotong. Maka dia jawab apa? Potonglah. Kami tak dapat memotongnya kecuali setelah mengikat anda dengan tali. Ikat dengan tali. Kalau zaman sekarang tak ada ikat lagi dah. Dia bius je. Betul tak? Bius kan? Macam tu. Lepas tu baru dipotong. Tak terasa lah kalau dibius. Cuba tak dibius kan? Kau melintin. Kan kok lagi tak cukup tanah kan? Lagi tak cukup tanah. Kalau tak dibius. Tu tengok kalau orang ni, orang bersalin, perempuan bersalin kan? Kan dia punya perut tu dibedah. Kan bedah kan? Kalau tak bius kan macam mana? Kok melolong kan? Macam tu. Tu bius. Jadi doktor kata, kami tak boleh memotong tangan engkau kecuali setelah ikat engkau dengan tali.
Apa jawab Am Ibn Dar tadi? Berkata, tidak. Tetapi jika saya telah memulakan solat, maka potonglah ia ketika itu. Jadi maknanya Am bin Dar ni suruh kalau nak potong tangan dia waktu dia tengah solat. Tak ikat pun tak apa itu. Potonglah. Kemudian dia pun memulakan solat, lalu dipotonglah tangannya. Namun dia tidak merasainya, masya-Allah tuan. Dia tak rasa apa-apa tuan. Ini makam kedudukan yang tinggi lah Allah Taala bagi pada dia. Kalau tuan-tuan boleh macam tu bagus. Tuan-tuan sakit kan, orang potong. Budak sunat, dia tengoklah budak sunat. Kan kena bius kan zaman sekarang. Dulu kalau sunat khatan ada bius tak? Ada tak bius kan? Tak ada, mana tak ada bius tu. Melolong engkau tu. Melolong engkau, nasib engkau. Tapi zaman sekarang ni moden kan, kalau nak khatan tu siap mandikan dulu tu, pakai bomba tu. Mandikan. Kan kononnya untuk mengocutkanlah setelah kita mengocutkan tu kolak dah tu. Untuk mengocutkan alat tu kan. Lepas tu kena juga bius. Tak bius macam mana? Kangkok mengelintin tak tukang. Satu dunia dongga dia menangis. Okey. Tapi ada satu video saya pernah tengok tu, budak tu dia disunat tapi dia siap berzikir pula. Berzikir astagfirullah, 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 astagfirullah gitu. Orang kolak tengok video tu kan. Kolak tengok dia tengah sunat kan. Siap dia istighfar, siap berselawat semua kan, berzikir kepada Allah Taala, bising mulut dia. Okey, habis dah cukup. Cukup dah, syak dah masuk kan. Nah, insya-Allah akan datang kita sambung lagi, ada lagi tajuk lagi, khusyuk dalam solat, ada lagi tajuk dia insya-Allah. Tak habis lagi ni, banyak lagi. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un. Ada apa? Ada soalan tak? Nak tanya apa-apa? Soalan? Ada? Tak ada? Okey, tak ada, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa 'ilman mutaqabbalan rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyana fatan ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa aftahna futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la yasha' wa min du'ain la yustajab ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa inna batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin alhamdulillah. Qabalallahu minkum. Dah. Boleh tak?